Allahnya lipatnya streko. Nekak apa kau? Ustaz boleh kau nak cerita mengenai Abu Nawas. Abu Nawas ni ada orang kata dia ni seorang wali, Abu Nawas. Seorang wali Abu Nawas ni. Dia ni ayah dia seorang tok qadi, mufti lah kita kata pada zaman dia. Dia merupakan tok qadi kesayangan raja pada masa tu. Apabila ayah dia ni usia lama dah, maka dekat dengan anak meninggal, maka dia panggil anak dia. Anak dia ni hok baik, hok juru sekali, nama Abu Nawas. Mari Abu Nawas. Abu Nawas pun mari. Gapo dia ayah? Ayah rasa ayah tak lama dah ni kata. Jadi aku nampaknya tueku kenem nak kok mu tu. Nak suruh ganti tempat ayah lah. Ayah nak jadi tok qadi ni. Ayah nak meninggal ni nampak sultan dok kenem kok mu dah. Nak jadi pengganti ayah jadi tok qadi. Lepas tu lagu mana ayah? Ayah nak pesan kat umur. Cuma mari betul dengan ayah. Citra mari cium telinga ayah. Dia pergi cium telinga ayah. Oh, wanginya telinga ayah. Sebelah kanan. Okey, mari cium tu. Cium sebelah kiri, bau busuknya telinga ayah. Buat apa ayah? Pelik lagu ni. Dia kata, mu nak jadi qadi lagu ni lah. Dengar benda molek, dengar benda tak molek. Dengar benda molek, siapa jadi lingo ayah jadi gini siapa? Duk dengar orang-orang duk cerita gini. Mu kena berhati-hati jadi tok qadi. Dia dengar lagu tu takut dia. Sudah. Oi jadi lagu ni tak padai kata. Maka apabila meninggal ayah dia, maka sultan pada masa tu nak latih dia lah jadi tok qadi. Panggil dia kepada istana nak pelantikan lah. Maka Abu Nawas kata lagu mana? Aku tak usah jadi qadi, tak usah jadi qadi. Maka dia buat gila. Abu Nawas ni dia buat gila. Buat gila-gila lagu tu. Dia pergi di istana, dia kecing. Katanya sultan ni kata, budak ni molek rasa hamba tahu. Mana jadi gila sekat ayah dia meninggal. Dia berlakon. Tapi sultan tak puas hati juga dia. Nak juga dia jadi tok qadi. Sebab sultan tahu ni dia berlakon pasal kakak ni. Dia berlakon. Maka berlakulah cerita Abu Nawas dengan Sultan Harun Ar-Rasyid pada masa tu. Khalifah Abbasiyah pada masa. Cerita dia panjang macam-macam. Cerita dia begini, cerita dia begini, cerita dia begini, cerita dia begini. Sultan nak uji dia ni cerdik atau tak cerdik. Bijak atau tak bijak. Satu kali mari pegawai istana mari. Macam-macam cerita. Mari rumah Abu Nawas. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Buka. Siapa dia awak? Saya daripada pegawai istana. Lepas tu mari buat apa dia rumah saya? Sultan suruh mari berok atas rumah awak. Sultan ni apa buat kerja lagu ni? Dok saya menerima arah lagu ni. Dia pun tak apalah, masuk tu kawan tu berok tengok-tengok rumah dia. Dia tu lepas pada berok, dia pun ambil kayu katok kawan tu, katok. Dia kata awak lawan perintah sultan ni, sultan suruh berok kau. Memanglah sultan suruh berok, ya awak kecing tu faedah apa? Yo, kalau kita tu berok mesti terkecing. Tu kaedah dia. Kalau nak kecing tak semestinya berok, tapi kalau berok mesti terkecing. Maka kawan tu berok, dia terkecing lah awak. Dia pun katok. Tidak sultan suruh berok, awak kecing. Sudah. Mana boleh apabila tu berok, mesti terkecing. Dia katok. Puas hati dia. Mari sangat kata. Jadi dia pandai jawab. Semua masalah-masalah sultan, keinginan sultan macam-macam. Sultan nak mapuh dia jawab macam. Tu Abu Nawas. Ustaz Bunia ni comel ke huduh? Comel. Comel. Bukan kata dia comel, tempat dia pun comel. Entah kalau masuk di Alam Bunia, entah masuk seperti masuk dalam satu lukisan. Betul tak? Okey, macam lagu ni. Ni mana ni? Apabila dia jadi lukisan, dia comel. Betul dia. Nampak bersinar, berkabuh lagu tu. Yang macam khoyalan lagu tu. Sebab tu kalau masuk tempat comel-comel, berhati-hati. Lebih-lebih lagi dalam hutan. Nampak tempat comel pelik. Batu dia pun nampak comel, super lukisan. Comelnya. Air dia terjun bunyi slow. Jangan. Nampak bukan pemandangan dunia dah ni. Tu alai dia tu.
Jangan gilah nama ke sesat. Apa sesat dah rupanya. Masuk dah halal dia. Kebanyakan lagu tu. Dia tak ada nak klik semula, dia tengok, oi, masuk dah halal tu, hilang dah kawan tu. Nolah ni ada orang hilang pula. Ada tempat mandi, tempat bergalak, tempat gapo, tu tempat dia. Tempat kolej-kolej, tempat air terjun, tu tempat dia kadang-kadang. Kabar-kabar hilang. Balik-balik mati dah, mati dah. Khasiat mandi air 5 nipis, gapo dia? Mandi air 5. Ambil 5 ni nak cuci tubuh lah. Kalau tubuh tak mandi ke, mandi dengan air 5. Nak buai benda-benda negatif daripada tubuh kita. Benda-benda hok kait dengan jin ke apa dia antara benda dia tak suka adalah air 5. Asid dipanggil. Atu dia takut juga asid. Kita beli asid ke 5. 5 ni salah satu benda asid lah, tapi asid tak kuat lah. Asid, sebab tu kalau orang ada hatu sini misalnya, tempat orang sihir, ambil cukur nipuh. Asid lah. Asid cukur getah. Cukur tikus je nipuh lah. Cukur getah tu cucur. Cucur lagi berat. Hancur tubuh dia. Jadi pok dia ni dia takut juga ke asid. Pistol. Takut ke pistol. Tembok. Pong. Ngelik dia. Kecil pala-pala. Sebab tu orang askar kalau dia nak masuk dalam hotel dia tembok. Misalnya nak masuk dalam hotel. Masuk berapa orang? 50 orang. Satu batalion nak masuk. Nak masuk dalam hotel tak pernah orang pergi lagi. Wisalah tembok. Sebagai tanda kita nak masuk dalam hotel. Kita nak isyarat, saya nak masuk dalam hotel. Kepada binatang, benda buah, hatu, jin. Assalamualaikum, tembok. Lari. Selamat masuk hotel. Ni masuk hotel tak royak sepatah. Rumah orang. Pas mulalah. Sakit perut lah, gapo dia lah. Nya cekik di hatu. Ketika kita ihram, saing kita cabut bulu kaki kita. Dia sengaja, hamba tak tahu siapa dia kena bayar dia. Hok cabut tu kena bayar dia. Ya antara benda tak boleh buat ketika dam adalah cabut ni. Cukur tak boleh, cukur semua tak boleh. Ketika kita dalam kain ihram. Maknanya cabut bulu betih ke apa dia, garu ke. Cabut masalah. Kena bayar dam. Dia ni cupuk. Secupuk. Selah cupuk. Kalau banyak, seekor kambing. Kena bayar. Bayar ke apa? Beli kambing Mekah, hadiah kepada orang Mekah. Ikutlah siapa dia orang susah. Nabi masuk rumah pakai selipar ke? Kalau Nabi pakai selipar, sunat pakai selipar kau duduk dalam rumah. Hamba tak tahu, tak ingat Nabi pakai selipar kat dalam rumah. Nabi pakai selipar. Tak tergambar, tak jumpa lagi ibarat Nabi pakai selipar dalam rumah. Tanya semaya Nabi pakai selipar. Kita tak pakai selipar dah. Nabi pakai selipar. Pasti lagu mana kita tak pakai selipar? Sudah. Nabi dulu surah dia atas pasir. Nabi pakai selipar. Dan selipar zaman dulu tak serupa selipar zaman lah ni. Selipar zaman dulu dia pakai dia jenis tali. Pasal tak? Tali. Dia jenis ikat di betih. Macam sandal gitu. Macam sandal. Ikat kaki. Jadi orang Arab dulu dia naik kuda. Dia naik gini. Jadi ni piup. Kalau pakai selipar Jepun, naik piup. Kecak pasal tu selipar Jepun dia. Jadi dia pakai selipar ni payah nak buai sebab dia bertali. Nabi dalam satu hadis Nabi semaya pakai selipar. Tiba-tiba Jibril mari tegur kata selipar tu ada najis. Maka Nabi cabut selipar tahi semaya. Ulama kata cabut lagu mana selipar tahi semaya. Cabut selipar. Padahal selipar dulu payah. Bukan selipar macam lah ni. Cabut surung gini. Dah. Bukan lagu tu. Ya selipar jenis pasal bertali lagu tu. Ya payah. Jadi Nabi pakai selipar. Ada ulama kata. Molek pakai sarung tahi semaya. Pakai stoking ko, pakai khuf ko tahi semaya. Selipar tak boleh naik lah atas masjidnya. Sebab lah ni sopoh dia tu kok. Selipar pulak bekas berendai air. Tak boleh lah mengarut tu. Jadi pakai stoking. Ada riwayat kata pakai khuf. Kerana Kristian tak pakai selipar. Tanya semaya dia. Kristian tak pakai selipar. Maka kalau moleknya lapik kaki kita. Pakai benda ketika semaya. Ada riwayat kata lagu tu.
Ada kata dok Nabi pun ada juga tak pakai selipar semaya. Jadi hok moleknya tengok tepat. Kalau tepat hok layak pakai selipar, tak pakai selipar, jangan pakai selipar. Gapo syarat nikah gantung dan benda yang membatalkan dia. Nikah gantung ni nikah betul lah. Awak nikah betul lah. Cuma tak setubuh. Isteri duduk lain, kita duduk lain. Lepas tu tak setubuh. Tak boleh tengok dia. Boleh tengok. Tapi dia tak seruh lagi tubuh dia pada kita. Tu baik pergi dating dengan dia. Muka bini kita dah dating. Pergi-pergi tangan boleh lah. Lebih-lebih? No. Dia tak tu. Dia tak seruh lagi tubuh dia kita. Habis nak pergi tangan boleh lah. Belanja minum air, makan Baskin-Robbins sekali boleh. Lepas tu tata babai. Dia tak seruh lagi tubuh dia pada kita. Maka dia panggil nikah gantung. Apabila seorang perempuan tak seruh lagi tubuh dia pada kita, kita tak wajib bayar nafkah kepada dia. Tak wajib kita tanggung kepada dia, tetap mak dia kena tanggung. Itu panggil nikah gantung. Tak boleh setubuh lah. Bunyi balik. Bunyi boleh masuk alih kita ke tak ustaz? Boleh. Kita pun boleh masuk alih bunyi. Tapi kena belajarlah ada cara-cara dia. Ya ada ilmu dia lah nak masuk alih bunyi. Sebagaimana dia pun belajar juga nak masuk alih kita. Tak semua pun dia boleh masuk. Ustaz cerita pasal Zulkarnain yang buat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tengok dalam surah Al-Kahfi cerita Zulkarnain. Panjang ya cerita tu. Nanti ada masa kita cerita. Apa maksud capal ni ustaz? Capal ni adalah simbolik ataupun tanda selipar Nabi. Capal disebut dalam kitab rupa capal Nabi bentuk lagu ni macam ikan gitu. Tu selipar Nabi. Selipar hamba biasa yang bentuk bulat gitu macam kaca. Selipar demo ni selipar Nabi. Pelik sungguh kiyah dengan dia. Tak supa-supa selipar pun. Astagfirullahalazim. Ni cerita selipar Nabi. Antara bentuknya disebut dalam kitab Ibnu Asakir. Berapa-berapa ulama menyebut ke tu bentuk dia. Maka ulama buat bentuk lagu ni sebagai menggambarkan capal Nabi. Berarti kita mulia ke capal Nabi, apatah ke lagi Nabi. Benda di bawah tapak kaki Nabi pun kita mulia dah. Capal Nabi kerana dia yang menanggung seluruh tubuh Nabi. Capal Nabi ke dia? Capal ni selipar kita ke tanggung seluruh tubuh kita. Kalau apa tak tahu gambar serban? Serban dia kawal kepala Nabi saja. Jubah tubuh Nabi saja. Tangan capal ni dia tanggung semua tubuh Nabi. Capal selipar ni lah. Dia tanggung. Sebab tu kita pilih gambar capal. Dan nak royak kita ni duduk bawah tapak selipar Nabi belakang. Kemuliaan seorang Nabi setara tu. Kalau kita kata gambar serban, mungkin awak rasa awak setara dengan jubah Nabi. Tapi kalau selipar dah, paling rendah benarlah kita ni. Mahal kau minyak atas gaharu? Gilah tanya ada orang jual mahal, ada jual murah. Tapi kebanyakannya mahal lah. Gaharu ni minyak atas eksklusif lah. Ataupun minyak ud dipanggil. Minyak atas go mahal lah. Kita minat tak minat suku pasar, tapi Nabi pakai minyak atas ud. Nabi untuk dia pakai ud. Tapi ketika dia puji bak minyak atas, dia puji minyak atas kasturi. Misik. Nabi kata sebaik-baik minyak atas adalah minyak atas kasturi, misik. Tapi dia pakai ud. Nabi pakai. Sama ada kayu kita bakar lah ni leh. Ataupun hok jenis minyak boleh berlaku. Minyak kau jenis bakar kau boleh berlaku. Boleh cerita bab guru sekumpul, panjang-panjang berlaku ni bab cerita ni panjang. Kenapa sunat mandi bagi orang gila apabila sembuh? Kita royak dah ke dalam satu hadis kata sekurang-kurang gila adalah junub. Nabi kata takut ketika dia gila tu dia junub, dia tak sedar. Maka takut dia buat benda-benda yang menyebabkan wajib mandi, tapi muka tak yakin, kita kata sunat sahaja.
Dalam mazhab lain tak silap hamba, orang gila apabila siap wajib mandi. Kerana hadis ni kata sekurang-kurang gila adalah berjunub. Mazhab kita tak wajib gitu sebab tak yakin. Maka kita hukumkan sunat saja mandi lepas pada siap gila. Cara solat istikharah, hamba ayat dah hari tu. Istikharah am, istikharah khas. Minta dengan Tuhan semaya 2 rakaat, ikutlah semaya bila-bila. Minta ya Allah ya Tuhanku, tolong pilih masalah ni. Gini kau gini ya Allah ya Tuhanku, mu pilihlah. Kalau benda ni baik untuk aku, pilihlah. Kalau benda ni jahat, ya Allah ya Tuhanku, jauhkan benda ni daripada diri aku, jauhkan aku daripada dia. Tentukan benda hak baik saja untuk aku. Minta suruh Tuhan pilih. Insya-Allah tak menyesal. Cerita Sungai Furat. Panjang belaka. Cerita-cerita ni panjang. Berapa jarak jauh kita kena cari air. Kalau tak ada boleh tayamum. Jarak dia lebih kurang berapa Haddul Ghausi ni berapa ratus meter dalam 150 meter. 150 meter. 150 meter keliling. Dia ada Haddul Ghausi, Haddul Qurbi, Haddul Bu'di. Bu'di ni 1,5 kilo. Kalau air tu berada di Haddul Bu'di 1,5 kilo daripada kita, yakin ada atau tak yakin ada, tak wajib dah kita pergi cari, pakai tayamum selalu. Tapi kalau Haddul Qurbi kurang daripada 1,5 kilo, maka kalau yakin kena cari, kalau tak yakin tak payah cari. Haddul Ghausi ni, Haddul 100 meter ni, hak ni kena cari guana-guana dulu. Kita tahu ada air tapi malah pergi. Tu soalan dia. Tu jawapan dia dah. Maknanya jarak tu lebih kurang. Lepas pada 1,5 kilo tak wajib cari langsung. Wajib ada yakin kau apa dia tak. Cuba cerita pasal ular falak. Apa dia ular falak. Tahu mana cerita-cerita ni? Dalam TikTok ni cerita ni. Pok ni ada handset ni aku rasa budak ni. Benda ni orang tak tengok ni kecuali dalam tu. Ada ni, ada handset ni. Maklumat-maklumat ni dalam handset saja ni. Hak tahu kalau kita dua kolah. Hak tahu kalau kita dua kolah. Nak tahu kolah kita tu dua kolah kodok. Nu kolah nu 10 kolah. Besar tu kolah ni ingat kolah ni besar ni tengok. Ni besar ni. Yang nak duduk ni. Sehasta suku. Ni sehasta suku dah. Ni sehasta suku. Lebar, panjang, dalam. Lebih kurang ni. Cepat nak duduk. Air cemuk ni 2 kolah. Pas tengok kolah kita tu. Dekat 20 kolah. Sungguh dekat 20 kolah. Tak sedap bimbel lah buat kita. Ustaz, apa maksud jangan tertipu dengan kehebatan Allah? Betul ke ayat ni kau juga apa dia? Sebab dalam kitab tafsir bagi tahu begitu. Jolo kau dah mau baca orang Arab ni. Siapa dia terjemuh lagu tu? Pening buat ni orang duk ngaji tengah makan roba tiba-tiba tu ambil ayat lagu ni. Ni jolo ni. Makan roba tak ngaji kalau lagu ni nampak gaya ni. Tertipu dengan kehebatan Tuhan. Apa tertipu? Dengan Tuhan tak ada istilah tipu. Kita kagum dengan Tuhan. Kita suka kepada Tuhan. Tuhan tak pernah menipu kita. Tapi dunia menipu kita. Kita kagum, kita syok dengan dunia. Dunia akan tipu kita. Tapi kalau dengan Tuhan, pergilah Tuhan. Tuhan tak akan tipu kita. Itulah matlamat hidup kita. Anak mimpi basuh. Lepas tu kan anak pergi mandi lah. Lepas mandi tu ubik buluk. Nak isih. Tu ubik buluk.
Tapi ngalir gitu ya. Ngalir slow-slow. Pelik juga. Macam wah ngelah lah. Macam ada juga wah ngelah. Tahu kau ni wah ngelah, wah awal, wah gapo dia. Wah siku balik. Tahu dia wah ngelah lagu mana. Adakah kena mandi lagi? Ya, wajib kena mandi. Lagi mana keluar air mandi, ikutlah keluar dengan cara wah ngelah kau gapo dia. Kalau tubik ganas ni tubik selu tu. Maka wah ngelah tu habis menamak tu. Maka sebab itulah sebelum kita mandi pergi kecing dulu, biar keluar betul air mani hok sisa tu, hok wah ngelah tu biar tubik habis. Barulah tak payah ulang mandi sekali lagi. Kalau tidak keluar pula wajib kena mandi tu. Apa hukum mayat istiqarah, mayat qada banyak lagi. Mayat istiqarah tu tapi penting mayat istiqarah tu. Gini, awak semaya qada, lepas mayat qada tu berdoa dengan doa istiqarah. Doa saja aku semaya qada waktu subuh dan istiqarah 2 rakaat kerana Allah Taala. Allahu akbar mayat. Pas mayat Allahumma inni astakhiruka bi ilmikal qadim wa astaqdiruka bi qudratika. Wa ta'lamu wa la a'lamu anta a'lamu bil ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhil amra khairal li gini. Doa. Kayu gapo jin takut? Kayu gapo jin takut? Patu apa kaitan kayu tu gapo dia? Lo ni biar jin tu takut kita. Takut kayu tu apa beza ikut dia? Kayu bukan kena goda masuk neraka, kayu komunitas tak masuk neraka kita. Lo ni jangan jin kena kita. Kayu tu ikut dia lah. Jadi lo ni biar jin takut kita dulu. Jadi hamba Tuhan yang sebenarnya Tuhan akan takut. Kau setan akan takut, jin akan takut. Lo ni kita ni takut kau makhluk. Sebab itulah makhluk tak takut kita. Kalau kita takut ke Tuhan, makhluk semua makhluk takut kita. Buat gitu dulu berlatih. Kayu tu ikut dia lah, kayu gapo dia. Komunitas kau gapo dia, hak tu ikut dia lah. Kita lo ni jin tak takut kita, nak tekak pisau lah. Jin tak takut kayu tu, tak kayu tak sebeh. Memang tak kayu kena. Tak ada lagi sebeh mari ngadu kata kena kena kau jin, tak ada. Pok kita kena kena. Jin memang takut dah kau sebeh. Tak takut kita. Ustaz lagu mana nak tinggi? Ambo ayat dah itu. Unggal laju break. Bup ya itu. Unggal pula. Break jadi. Ada orang kata lagu tu. Boh lewatlah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmatnya yang kita sedar ataupun yang tidak sedar. Maka di antara nikmat-nikmat yang Allah Taala beri kepada kita adalah bermusafir, berjalan, mengembara, melihat kejadian-kejadian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu bermusafir, melihat akan pelajaran-pelajaran yang kamu dapat ambil daripada peristiwa-peristiwa yang dahulu-dahulu. Jadi bersempena dengan bermusafir ini, pihak Madrasah Ribat Al-Mustafa ada menganjur ke ziarah mahabbah dan umrah kali kedua, iaitu ziarah ke Mekah, Madinah, Mesir dan Yaman. Kita akan bermusafir selama 20 hari. 20 hari yang mana kita akan pergi ke Mekah dan menjalankan ibadah umrah. Dan selepas pada tu ke Yaman dan akhir sekalinya ke Mesir. Di samping kita melakukan ibadah umrah, kita berziarah, cari pengalaman, melihat peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang mungkin menambahkan lagi
keindahan, menambahkan lagi nostalgia, menambahkan lagi semangat kita untuk berpegang dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping untuk berkenalan dengan budaya-budaya di luar daripada budaya kita. Jadi pada 10 Februari sehingga 29 Februari 2024, yakni 20 hari, pihak madrasah ada menganjurkan. Jadi siapa yang berminat untuk menyertailah pengembaraan jaulah rohani kita lah, boleh menghubungi Ustaz Fakhrul Razi di nombor 0139229048. Jadi mudah-mudahan pengembaraan kita ini tidak menjadi sia-sia dan dikira pahala ibadat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah Taala mulia. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah wakil daripada Madrasah Ribat Al-Mustafa, saya dipertanggungjawabkan untuk memikul amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi Allah Taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.